Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk tajuk IEEE Floating Point Numbers. Sebelum tu kita sama-sama mulakan pengajaran kita, pembelajaran kita dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, so kita sambung dengan kita punya IEEE Floating Point Numbers. Macam yang Mak bagi tahu sebelum ni, it is one of the chapters yang very important because of every semester dalam soalan final exam mesti keluar dan markah dia takkan kurang daripada 10. Okey, maksudnya memang markah dia 10 tu lah. So, dan satu lagi yang macam mautnya soalan ni because of salah dekat atas dia akan tarik sampai bawah salah tu lah. Okay, so you have to make sure yang the consistency, the correctness tu daripada atas tu awak dah betul, so that jawapan awak sampai ke bawah tu akan betul. Alright. Okay. Kenapa dia tak jalan pula? Okay. Sangkut sikit Alright, so yang bahagian depan ni dia punya introduction, so I do not think I need to go through because of tak pernah keluar pun dekat dalam kita punya test and everything. So it's just an information about the IEEE floating point representation. Okay, so kita ada dua jenis IEEE floating point representation. The first one ialah 32 bits and the second one is 64 bits. Alright, so jangan risau, yang kita akan cover dekat dalam kita punya syllabus is only the 32 bits. Kan sayang UiTM kat korang, bagi yang senang je. Alright, so bila dia kata 32 bits, maksudnya memang awak punya number of bits tu ada 32. Kalau kurang, maksudnya jawapan you all salah. Alright, jadi daripada 32 bits tu dia pecahkan kepada 3, in which satu bit dikhususkan untuk dia punya sign, sama ada sign tu ialah sign positif atau sign tu ialah sign negatif. Bermaksud kalau sign tu ialah positif, dia punya bit tu akan jadi 0, kalau negatif bit tu akan jadi 1. Alright, so 8 bit diperuntukkan kepada bias component, bias exponent, and another 23 bits for the mantissa. Alright, and also akan ada dekat sini dia punya excess amount dia ialah 127. Excess amount 127 ni memang kekal, maintain. Okay, so dia tetap. Jadinya tujuannya untuk apa nanti kita akan tengok dekat dalam soalan. Okay, so basically these are all the 5 steps yang awak memang kena follow when you are solving questions related to IEEE floating point. Okay, so jadi mungkin ada yang tanya dengan Mak, so Mak, do I need to write down all the 5 steps? Yes, wajib. You salah satu ataupun you skip satu step, macam yang Mak bagi tahu sebelum ni, walaupun you punya jawapan tu betul, tetapi markah tetap tak dapat markah penuh because of you ada skip a few steps yang menyebabkan awak tak dapat markah penuh tu lah. Okay, alright, so kita tengok soalan ataupun contoh yang pertama. Okay, so contoh yang pertama dia bagi dekat sini tadi ialah the question asks you to convert 153.75, ini dalam decimal tau. Okay, dalam decimal ni kepada IEEE floating point. Okay, selalunya bila awak punya soalan yang diberi, nombor yang diberi ialah dalam decimal, awak punya jawapan, your answers will be in hexa. Okay, jadi dekat sini Mak tekankan lagi sekali, when the given numbers is in decimal, jawapan awak akan dalam hexa. Alright, so kita tengok one by one. The first step dekat sini ialah you need to convert
153.75 ni kepada binary. Macam mana nak convert? Sebelum ni dah belajar kan, yang mana kita ada 153 ni awak bahagilah dengan 2, kemudian yang bahagian 0.75 ni awak darablah dengan 2. Okay. So bila awak dah buat the division and also the multiplication, dapatlah ini sebagai awak punya numbers dalam binary 1001.11. Okay. Yang kemudiannya, the next step is you need to put into this format. Okay. Bila awak put into this format, perasan tak numbers awak sebelum ni ialah 1001 1001.11, betul? Means awak punya point di sini. Okey, apa yang awak perlu lakukan ialah awak gerakkan your point ni ke hadapan. Okey, awak gerakkan point tu ke hadapan until it will becomes until it becomes 1.xxx. Maksudnya dekat sini awak gerak berapa? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Sebab itu awak dapat dekat sini 1.001100111 darab 2 kuasa 7. Because of awak punya pergerakan binary points tu ialah sebanyak 7 kali. Okay. The next step is awak dapatkan sign. Sign ni jangan tengok yang dekat sini. Okey, jangan tengok dekat sini. Kalau awak tengok dekat sini, salah. Okey. Sign nak tengok dekat mana? Tengok dekat soalan. Soalan awak ialah 153.75. Ada ke negatif? Tak ada kan? So maksudnya sign tu ialah positif dan nilainya ialah kosong. Alright. Kemudian the next step is you need to get the bias exponent. So bias exponent ni dapat daripada mana? Tadi kan awak dapat darab 2 kuasa 7, betul? Eksponen 7 awak ni ialah nilai ini. Nilai 7 ni. Okey? Ataupun nak lagi faham, 7 ni ialah nilai untuk Y. Nilai untuk yang ni. Y. Okey. And then, perasan tak tadi I have mentioned to you about the excess value 127. Okey. Jadi nilai untuk bias eksponen yang awak akan dapat ni nanti mesti akan lebih daripada 127. Mesti akan lebih. Okey. So sekarang ni awak dapat 7 kan sebagai exponent number. So awak tambahkan dengan 127. So 127 awak tambahkan dengan Y. So 127 tambah dengan 7 dapatlah 134. Okey. 134 ni tukarkan kepada binary. So kalau kita pergi pada calculator. Okey, kalau kita pergi dekat calculator, decimal 134, binary-nya ialah ni. 1000. So kita akan dapat dekat sinilah 100110. Okey. Kemudian dapatkan dia punya mantissa and also significant. Nak dapat dekat mana? Tadi kan awak ada 1.00110011, betul? Ini dapatnya daripada yang atas ni tadi. Okey. Jadi significant ni awak ambil semua nombor selepas awak punya binary points. So that's why awak dapat 0011 00111. Comel kan? Alright. Okey. Kemudian mantissa ni pula dia wajib 23 bit. So apa yang awak perlu buat? Tadi awak salin balik 0011 00111. Tapi kalau awak kira dekat sini dia baru 1 2 3 4 5 6 7 8 9, baru 9 bit.
Jadi nak cukupkan 23 bit, you need to add the 0 sampailah cukup 23 bit. So tambahlah 0,0,0,0,0,0,0,0 sampailah dia menjadi 23 bit. So kalau awak kira sini ada 4 bit, 8 bit, 12 bit, 16 bit, 20 bit, 23 bit. Macam tu. Okay. And then after that, dapatlah you need to put into the IEEE format. Okay, IEEE format yang mana awak akan follow format yang dekat sini. Okay, so dia akan ada sign, dia ada bias exponent dan dia ada mantissa. So bila pergi dekat sini, sign ni, okay, sign ni salin balik sign yang awak dapat kat atas ni. Salin balik kosong. Okay, kosong. So again, mak nak bagi tahu sign ni dapat daripada mana? Sign tu dapat daripada soalan. Soalan awak ialah 153.75 positif. So that's why sign ni ialah kosong, positif. Jangan ambil daripada yang 1 point ni. Kalau awak ambil yang 1 point ni, memanjanglah awak punya sign tu negatif. So salah. Alright? So sign tu always look at the question. Okay. Bias exponent, okay, salin balik yang dalam 8 bit ni. 0110 okay. So dekat sini akan ada 1 bit, sini akan ada 8 bit. Okay. Mantissa ni salinlah 23 bit yang awak dapat kat atas ni tadi. Salin. Okay. Alright. The last one, awak kena convert pergi kepada hexadecimal. Okay. Bila pergi kepada hexadecimal ni, jangan takut untuk potong. Okay. Betul awak dah jadikan dia sebagai satu table. Alright. Tapi bila awak tulis balik dia, perasan tak awak akan ada 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Ni panjang sikit. 001 1001 1100 ini macam 4 8 12 19 ni macam ni, ada silap sikit nanti cukupkanlah 001 1001 1100 Okey. Perasan tak dia akan membentuk 32 4 8 12 16 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Okey, dia akan membentuk 32 bit selari dengan dekat sini. Selari dengan 32 bits. Alright, 32 bits. Okay. So bila nak potong, awak nak dapatkan jawapan awak ni kan, dalam hexadecimal ni kan. Okay. So awak potong daripada belakang. 0000 potong. 0000 potong. 0000 potong. 0000 potong. 0000 potong. Okay. Perasan tak kalau dekat mantissa dia balance dia 3 je kan. Okey, tapi kena cukupkan jadi 4 digit sebab awak nak convert pergi hexadecimal. So apa yang awak akan buat? 1 2 3 potong yang dekat bahagian bias exponent. 1 2 3 4 dan 1 2 3 4. So dekat sini 0100 akan membentuk 4, 0011 membentuk 3, 0001 membentuk 1, 1001 membentuk 9, 1100 12 ialah C, kat sini ialah 0, kat sini ialah 0, kat sini ialah 0. So you will get the final answer 4319C 000 dalam hexadecimal. Okay. So basically these are the steps yang awak perlu ingat dan jangan buat sebarang mistake, sebab kalau awak buat mistake daripada awak punya eksponen, awak punya jawapan dekat masa put IEEE format ni pun akan jadi salah. So jawapan dalam hexadecimal awak pun akan jadi salah.
Okay, so tu yang I have mentioned before, bila awak salah dekat atas, akan ada kebarangkalian awak membawa kesalahan tu sampai ke bawah yang boleh menyebabkan awak tak dapat markah penuh. Okay, so if you look at the question yang class exercise yang dekat bahagian belakang ni, okay, so these are the example lah. Okay, maksudnya dia bagi 7.25 kan. Mungkin dia boleh bagi juga dalam 3.32. So kalau 3.32 ni macam mana? 2 kuasa berapa dapat 32? Berapa kejap. 2 kuasa berapa dapat 32? 2 kuasa 4 ke? 2 kuasa 4 16. 2 kuasa 5 ke? Okey, 2 kuasa 5 dapat 32 kan? Okey, so sekarang ni dia akan jadi 3 bahagi dengan 2 kuasa 5. Betul tak? Sebab 3 ni ialah 3, 2 kuasa 5 ni ialah 32. Alright, 32 ni ialah 2 kuasa 5. Tapi ingat tak, kan kita nak jadikan dia punya format tu sebagai 1.xxx darab dengan 2 kuasa y kan, darab, bukan bahagi. So awak jadikanlah 3, mana mak nak tulis, 3 ni akan didarab dengan 2 kuasa negatif 5. Jadi lepas tu 3 ni awak jadikanlah dia 3 berapa? 0, 0, 1, 1 kan, 1 tambah 2, 3. So darab dengan 2 kuasa 5. Dan buatlah langkah-langkah seterusnya. Ataupun mungkin dia akan bagi dalam bentuk macam ni, negatif 5.625, kan. Ataupun mungkin dia akan bagi dalam bentuk macam ni, negatif 15 bahagi 512. So samalah, 2 kuasa berapa yang dapat 512? 2 kuasa berapa yang akan dapat 512? So dekat sini nak kena cari, kan. Okay, so tak apa, nanti boleh buat all the exercises and kita boleh bincang dekat dalam I discuss whether your answers tu betul ataupun tidak. Selalunya soalan-soalan yang macam ni glamour lah, sebab selalunya dia takkan bagi awak soalan yang macam direct macam ni. Senang sangat kan, selalunya dia akan bagi soalan yang macam ni. Okay, maksudnya you need to know macam mana nak buat conversion daripada pecahan ni pergi kepada format yang macam ni, 1.xx darab 2 kuasa y. Okay, alright, so untuk yang bahagian ni kita boleh berhenti di sini. The next video Mak akan cover pula kalau kita nak naik. Nak naik tu maksudnya bagi dalam hexadecimal, jawapan dalam decimal. Alright. Okay, so hopefully you boleh grab the idea macam mana, and insyaAllah kita jumpa untuk next video session. Okay you all, bye bye.